Saudara-saudari sekalian, adakah Anda sadar bahwa menjelang PRN Sabah ke-17 ini, dunia politik kita semakin panas, penuh dengan fitnah, manipulasi, dan serangan maya yang menggila. Ketua Menteri Sabah sendiri, Datuk Seri Haji Jinor, tampil membuat satu pendedahan yang sangat besar. Pembangkang didakwa sedang merancang satu serangan halus untuk memperdayakan rakyat dengan dakyah dan propaganda palsu. Tetapi sejauh manakah kebenarannya? Dan apakah semua ini sekadar permainan politik ataupun ada udang di sebalik batu? Teruskan bersama-sama kami kerana pendedahan ini lebih dalam daripada yang Anda jangka. Baiklah semua, selamat datang ke channel ini, Currents VMY, salam sejahtera semua. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Nur melontarkan amaran keras dan penuh tegas kepada rakyat Sabah dalam satu ucapan dasarnya sempena Persidangan Agung Tahunan Parti Gagasan Rakyat Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah ataupun SICC baru-baru ini. Beliau tidak berselindung dalam menyatakan bahawa pelbagai isu yang kini tular di media sosial daripada video manipulatif, infografik palsu hinggalah kenyataan fitnah hanyalah rekaan untuk pembangkang semata-mata untuk memperdayakan rakyat menjelang pilihan raya negeri ke-17 yang kian hampir. Menurut Haji J, kerajaan GRS sedang berhadapan dengan serangan maya yang sistematik dan tersusun. Satu bentuk serangan psikologi untuk memanipulasi persepsi rakyat dan mengaburi pencapaian sebenar kerajaan. Apa yang lebih membimbangkan ialah penggunaan media sosial sebagai senjata utama dalam menyebarkan dakyah itu. Beliau dengan tegas berkata, jangan biarkan fitnah dan penipuan menguasai PRN kali ini seperti yang terjadi dalam dua pilihan raya lalu. Beliau merujuk kepada pengalaman lampau ketika PRN Sabah 2020 dan PRU 15 yang menyaksikan pergolakan politik besar dan penyebaran maklumat tidak sahih dalam skala yang sangat meluas. Beliau turut menyatakan bahawa politik fitnah dan pembohongan tidak sepatutnya menjadi budaya mana-mana parti dan mengingatkan bahawa kemenangan hasil taktik kotor seperti itu tidak akan bertahan lama. Kebenaran akan tetap terserlah, katanya dengan penuh yakin. Haji J juga mengajak seluruh ahli GRS agar tidak tunduk kepada tekanan dan terus memperkukuhkan benteng parti daripada serangan luar dan juga dalaman. Yang menariknya dalam ucapannya, Haji J turut menyentuh kejayaan kerajaan GRS sepanjang 5 tahun mentadbir negeri Sabah. Menurut beliau, walaupun pembangkang sering melabel kerajaan negeri sebagai lemah, tidak berwibawa dan gagal memenuhi aspirasi rakyat, namun hakikatnya GRS telah berjaya membawa pembangunan yang stabil dan berterusan. Pembentukan gagasan rakyat pula menurut Haji J adalah bukti usaha membina rumah politik yang mencerminkan cita-cita rakyat Sabah sendiri, bukan berdasarkan pengaruh luar ataupun agenda tersirat. Beliau juga menyifatkan barisan kepimpinan gagasan rakyat sebagai kumpulan pejuang berpengalaman yang telah melalui jatuh bangunnya dunia politik. Kita bukan calang-calang orang politik, katanya sambil memberi isyarat jelas bahawa GRS dan gagasan rakyat kini cukup bersedia menghadapi pembangkang. Namun begitu, Haji J tidak menafikan bahawa pembangkang tidak akan berdiam diri. Beliau menyatakan secara terbuka bahawa ada pihak yang cemburu terhadap kejayaan GRS dan sedang mengatur gerakan halus untuk menjatuhkan kepimpinan kerajaan negeri. Beliau tidak menyebut siapa secara spesifik, tetapi menyebut bahawa ini adalah musuh dalam dan luar yang berselindung di sebalik agenda politik sempit. Ujarnya lagi, saya percaya Anda semua tahu apa yang saya maksudkan. Nah, ujar beliau dengan penuh makna tersirat seolah-olah menghantar isyarat kepada barisan dalam GRS agar bersiap siaga.
terhadap pengkhianatan dalaman. Untuk rekod kawan-kawan, PRN Sabah ke-17 dijangka akan menjadi pertempuran sengit antara blok kerajaan dan juga pembangkang. Pelbagai spekulasi telah muncul sejak awal 2025, termasuklah usaha beberapa tokoh politik Sabah yang cuba menghidupkan semula pakatan alternatif seperti Warisan Plus, Gabungan Bersatu Sabah GBS, dan juga kekuatan baru yang dibina oleh parti-parti pembangkang nasional. Tidak kurang juga kabar angin yang menyatakan PAS dan Bersatu dari Perikatan Nasional ingin masuk bertanding secara agresif di Sabah, walaupun sering ditolak oleh masyarakat tempatan atas faktor sentimen identiti politik. Sementara itu, GRS sendiri pernah dilanda gelombang tekanan apabila terdapat pemimpin dari kalangan mereka yang coba berpaling tadah ataupun menimbulkan ketidakharmonian dalaman. Isu ini pernah dibangkitkan dalam sidang DUN Sabah dan menjadi viral di media sosial dengan pelbagai dakwaan bahwa wujudnya pemimpin GRS yang tidak setia dan mungkin menjadi tali barut pembangkang. Justru apabila HJJ menyebut tentang gerakan halus untuk menjatuhkan pemimpin dan kerajaan, ramai yang mula membuat spekulasi bahwa message itu bukan saja ditujukan kepada pembangkang luar, tetapi juga kepada individu tertentu dalam GRS sendiri. Dalam konteks ini, rakyat Sabah kini berdepan dengan dua pilihan. Mempercayai naratif kerajaan negeri yang mendakwa pembangkang sedang memperdayakan rakyat ataupun membuka ruang kepada perubahan jika benar terdapat kelemahan dalam pentadbiran GRS. Sejarah Sabah sendiri mencatatkan bahwa lanskap politik negeri ini amatlah dinamik dan sentiasa berubah-ubah. Daripada kejatuhan PBS, kemunculan warisan, kemenangan GRS dalam PRN 2020, hinggalah perpecahan parti-parti tempatan akibat perebutan kuasa. Namun persoalan utama yang harus ditanya kepada rakyat Sabah, benarkah pembangkang semata-mata menyebarkan fitnah? Atau adakah kenyataan HJJ ini satu taktik politik untuk mengelakkan daripada menjawab isu-isu sebenar seperti kelemahan pengurusan negeri, proyek terbengkalai, kemiskinan luar bandar, serta isu panas seperti ME63 dan hasil minyak yang masih lagi tidak memihak sepenuhnya kepada Sabah. Jika kerajaan GRS begitu yakin dengan kejayaan mereka, mengapa perlu begitu defensif terhadap sorak pembangkang? Bukankah pembangkang itu adalah elemen semak dan imbang dalam demokrasi? Dan apakah benar dakwaan bahwa semua kritikan terhadap GRS hanyalah fitnah ataupun sebenarnya terdapat kebenaran yang belum dijawab oleh pimpinan negeri? Lebih mengejutkan apabila HJJ menyebut tentang pihak yang coba menjatuhkan kerajaan melalui gerakan sulit. Siapakah yang dimaksudkan? Adakah wujud musuh dalam selimut dalam GRS sendiri? Atau ini adalah satu isyarat bahwa GRS masih belum stabil sepenuhnya walaupun sudah hampir satu penggal memerintah? Rakyat Sabah berhak tahu kebenarannya. Bukan hanya daripada kenyataan rasmi pemimpin, tetapi juga daripada fakta-fakta dan rekod pentadbiran yang telus. Dalam dunia hari ini, dengan capaian maklumat di hujung jari kita saja, rakyat tidak lagi mudah dipengaruhi hanya melalui ucapan politik yang penuh dengan emosi. Jadi persoalannya sekarang, siapakah sebenarnya yang sedang memperdayakan siapa? Benarkah pembangkang bersalah sepenuhnya ataupun adakah kerajaan juga perlu cermin diri sendiri? Rakyat Sabah perlu celik, perlu kritis dan jangan sekadar menelan bulat-bulat yang dilontarkan oleh mana-mana pihak. Ingat kawan-kawan, dalam politik yang benar tidak semestinya menang dan yang menang belum tentu benar. Baiklah, jadi apakah pandangan Anda semua?
Coba kongsikan di ruangan komen di bawah, adakah Anda bersetuju dengan kenyataan Haji G ataupun Anda merasakan ada sesuatu yang coba disembunyikan di sebalik retorik ini? Baiklah kawan-kawan, terima kasih karena telah mendengar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Salam sejahtera semua, salam perjuangan, dan salam reformasi sehingga video akan datang. Jumpa lagi dan sekian, terima kasih.